Okay, Assalamualaikum. Saya Zarul Hussein aka Zarul Umbrella. Welcome back to my channel. Dan hari ini saya nak cerita sikit. Saya ada dua orang tetamu yang akan menceritakan kejaya sebagai seorang load master. Selepas ini. Nama Nur Zuliana, boleh panggil Nana je. Dalam department load control. Dah setahun lebih dekat load control. Saya pula, nama saya Nurul. Saya adalah bekas seorang load sheeter. Saya dekat load control dalam 1 tahun 8 bulan macam tu before transfer department lain. Okey, Zuliana, apa itu load sheeter? Apa dalam bahasa Melayu panggil apa? Load sheet dalam bahasa Melayu selalunya kalau dekat airline orang tahu, orang sebut as load sheet je. Load sheet ni selalunya macam untuk kita produce kepada kapten lah, dokumen yang terakhir kepada kapten 15 minit sebelum terbang tu memang kita akan produce load sheet. Ni kita orang dalam pengiraan semua yang termasuk kapal, passenger, kargo, semua yang dalam kapal tu kita orang ambil kira. So dokumen yang tu semua akan finalize dalam satu load sheet. Dia panggil load sheet. Dalam bahasa Melayu apa ya? Dalam bahasa Melayu kita tak tahu sebab memang dalam aviation pun orang panggil load sheet. Nanti saya Google search. Okay, thank you. Good. Okay, Nurul nak tambah? Load sheet ni, to be exact, dia adalah dalam load sheet ni benda yang akan kapten tengok adalah dia punya trim. Trim tu maksudnya adakah kapal itu balance atau tidak. Yang paling penting kita nak balance lah. Tetapi kita tak nak dia sama ada nose heavy atau tail heavy. Maksudnya nose heavy tu maksudnya berat depan. So kapal ada tendensi untuk menjungkit ke depan. Kalau tail heavy dia ke belakang. Jadi kita tak nak benda tu. So tugas load sheet adalah dia akan susun load mana yang difinaliskan oleh cargo department supaya kapal tu balance. Balance untuk terbang, fit to fly. Itu basically tugas seorang load sheeter. Okay, load sheet ni kita akan ada training. So untuk kapal wide body, narrow body, contohnya wide body and narrow body, so dia akan ada lesen berbeza. Contohnya 73 kita akan ada training lain. Untuk wide body pun kita akan ada training lain. Yang A330, Airbus semua ada training lain. So after dah training tu baru kita orang boleh buat load sheet. Macam mana loading, macam mana kita nak load setiap whole compartment supaya kapal tu balance, supaya kapal tu boleh terbang dengan selamat ni. Lepas tu barulah kapten akan tengok and dapat kapten cakap load sheet okey, and then baru kapal boleh terbang. Kalau tak kapal itu dokumen terakhir kan, kalau tak ada tu memang still tak boleh terbang lagi tanpa approval kapten untuk load sheet. Macam mana nak jadi load sheeter ni? Okey, macam waktu saya dulu dia ambil ikut ada degree. Kerana ada degree, tapi itu waktu saya lah, waktu senior saya bukan macam tu. Kiranya dia dah masuk airline, dia kerja, ada vacancy, dia apply, dapat, okey kita perlu proceed. Tetapi untuk jadi load sheeter atau kita panggil load master, diorang kena ada license juga. Jadi license yang untuk setiap kapal tu macam Nana cakap tadi, kita akan dapat lepas kita masuk course. Dalam course tu adalah macam contoh kalau narrow body punya kapal. Kalau narrow body tu maksudnya kalau you masuk kapal terbang ada satu je aisle. Betul. Kalau wide body dia ada 2 aisle. So mana-mana kapal yang ada 2 aisle tu itu kita panggil wide body lah. So every fleet akan ada license dia sendiri. Betul. Supaya barulah you macam qualified untuk buat load sheet untuk satu-satu jenis kapal. Macam saya dulu, saya masuk under SLIM yang Skim Latihan Satu Malaysia. Saya pun. S degree lah, dia akan dikira degree. After that diserap masuk. Alhamdulillah. Kena ada degree. Yes, masuk kita orang. That is the requirement lah. Sekarang pun Yes. pun kena. Tapi senior lain lah. Sebelum ni tak ada. Sebelum ni saya tak tahulah macam mana. Tetapi waktu kita orang dulu sekarang ni kena ada degree. Apa degree dia atau certain degree saja? Tak kisah. Tak kisah degree lain, apa. semua lain. Okey. Macam okeylah, you Zuliana degree apa ambil belajar? Kimia, chemistry pure. Wow. Nurul? Saya memang aviation engineering lah. Okey, kenapa dia kimia pergi ke Sebab masa habis belajar tu industri macam
perlukan experience. So macam tu saya tak ada, masa tu macam tak ada experience apa pun sebab fresh graduate lagi kan. So macam saya pun macam ada peluang dekat sini. So pun saya pun masuklah aviation. Lepas tu melekat dekat aviation. Nak 2 tahun dah. Dah 2 tahun dah. Okey. Kerjaya sebagai seorang load master, load shifter, apakah keseronokan, sebagai keseronokan ni dulu? Best sebab kita macam kapal ni kita macam nak kejar, nak bagi on time tau, OTP, on time performance. So kita sebagai load master ni memang dah kena 2 jam sebelum kita orang dah kena buat loading dah. Loading tu pastikan trim cantik supaya kapal tu balance untuk terbang semua. Lepas tu masa kita nak finalize 15 minit before kapal terbang kita dah produce load sheet. So masa tu kita dah rasa macam kita dah rasa kerja kita dah ikut masa kan. So tak ada masalah kapal delay pun apa susah nak jadi sebab benda tu macam kita dah well plan benda tu. So bila dah kapal pun tak delay ke apa, sebenarnya shock bila dah habis kapal dah tutup, kapal dah airborne semua, kita dah macam tak fikir apa dah. Sebab macam best lah kerja aviation sebab balik rumah dah tak fikir. Kalau kerja office mungkin kita bawa balik kerja kan, tapi aviation macam you dah masa kerja you dah on time semua, so you dah tak ada apa benda nak fikir dah. So you balik you relax je. Memang aviation tak menyesal lah kalau masuk. Prospek kerjaya macam mana you rasa? Very good tau kalau load master ni. Sebenarnya before saya masuk aviation tak tahu pun ada load sheet ni, tak tahu pun ada load master ataupun load sheet ataupun load master samalah, tak tahu pun ada semua benda ni. Tapi bila dah masuk aviation macam-macam kerja yang ada dalam aviation ni, macam bukan macam daripada kita tengok daripada counter itu dah kerja juga kan, sampai ke dalam internal kita tak tahu rupanya ada flight dispatcher, ada untuk buat flight plan, lepas tu ada load master untuk ada rupanya load master untuk buat weight and balance kapal kita kan. Kalau tak kita tak tahu pun kalau kita tak masuk aviation macam tu. Dia kalau dalam industri filem, korang ni ibarat penulis skrip lah. before settle semua. Betul. Kalau tak ada kita orang tak ada skrip. Orang tak tahu kerja. Tulis skrip di belakang tapi orang tak tahu siapa. Betul. So you all macam tu lah lebih. Rupanya macam pentingnya flight dispatch kan. Pentingnya load master, tak ada kapal memang tak boleh terbang pun kalau ada pilot sahaja. Sebab rupanya kalau tak ada load sheet tu, kebergantungan pilot dekat you all tu agak penting sebenarnya. Bayangkan 15 minit sebelum kapal dia nak load sheet dah. Maksudnya kapten akan refer pula weight balance kapal macam mana untuk dia terbang. Kalau tak ada tu pun tak boleh terbang. Weight balance tu you all akan monitor benda tu, akan bagi tahu dekat siapa yang masukkan kargo punya ni lah. Yes. Orang akan ambil maklumat memang kita orang shoot je. Proses dia saya cerita. Kita orang 2 jam sebelum kita orang dah dapat daripada kargo pun dah finalize. Bilangan kargo contohnya ada 1000 kg kargo. Lepas tu dah ada bag pun dah finalize daripada counter. Bag 1 jam sebelum lah. Dengan passenger punya berat semua sekali akan 1 jam sebelum. So 2 jam sebelum tu kita orang dah macam dah plan dah loading. Contohnya kargo, contoh saya bagi 7.3 boleh macam lama je. 7.3 ada 4 hole tau. So kita orang kena balancekan kapal tu, jangan macam Nurul kata, jangan nose heavy sangat, jangan tail heavy sangat. Dia kalau kita ambil lacing kita tahulah macam mana yang paling cantik trim tau. Dia ada dia punya ideal trim. So kalau kita nak dapatkan ideal trim pun boleh, tapi kalau kita nak memudahkan orang kan, nak loading ke semua, ikutlah. Bila kita dah loading, dah well plan loading 2 jam sebelum, after that 1 jam dah finalize, and then orang yang dah loading pun akan bagi tahu dah siap loading sama plan. If ada perubahan baru diorang bagi tahu ada perubahan, so boleh tak tukar, nanti dia jadi berat ke, jadi okey ke trim tu, macam itulah. So bila dah habis dalam setengah jam tu kita dah finalize semua, dah settle. Dalam 15 minit tu memang 20 minit lah kita dah get ready nak shoot dah. Sekarang ni kita tak payah pergi kapal minta sign kapten dah. Sekarang ni melalui sistem je. Bila kita shoot je, dekat kokpit keluar load sheet dia. Orang panggil ACUS, Air Communication dengan kapten. So kapten akan tengok dekat situ. So kapten akan reply email, through email juga akan dapat kat kita load sheet So kita pun dah buat filing, kapal to board, to fight. Sejauh mana kepentingan load master, load shifter ni jika korang pada satu hari itu orang kata ada glitch. So apa yang akan merosakkan penerbangan, apa benda yang akan terjejas kalau you all ada glitch? Pernah jadi satu ketika kita punya sistem down. Jadi semua
flight, semua benda kena buat manual. Daripada counter sampailah kargo, sampailah berat tu manual semua. Berat semua manual. Jadi macam Nana cakap tadi, 2 jam kita dah boleh dapat final dah, final kargo, final bag, final passenger, semua kita dah boleh dapat. Tapi bila sistem dah macam tu, ada glitch macam tu, semua benda akan delay. Yes. Bila daripada awal dah delay, so akan final akan delay tu. So nanti daripada 15 minit boleh jadi 10 minit before departure. So macam dia akan lambat. So ada kemungkinan untuk pushback pun lambat. Jadi itulah dalam saya rasa dalam airline industry, punctuality is very important. Ya, on time tu. Semua kena kerja on time. Secara ringkas, kesimpulan kerjaya sebagai loadsheeter. Kesimpulannya, loadmaster ni pentinglah dalam aviation. Tanpa loadmaster, tanpa final document daripada kita orang, kapal tu memang tak boleh terbang. And safety pun penting juga dekat kita orang, sebab kita orang menitik beratkan, memang paling penting pun berat, menitik beratkan berat segala benda yang dalam kapal tu, daripada passenger, daripada bag passenger tu, daripada kargo, semualah. So benda tu memang penting lah untuk kapal tu fit to fly. Kalau tak, memang kalau kita tak jaga, and safety pun kita tak pentingkan, memang tak boleh lah dalam loadmaster ni. Secara amnya, tugas seorang loadmaster adalah you susun weight berat-berat yang mana kargo dah bagi, kargo department dah bagi, and check-in counter dah bagi, you susun supaya kapal itu bila dia take off ataupun landing, dia dalam keadaan yang paling stable. Macam saya cakap tadi, kita tak nak ada nose heavy, kita tak nak ada tail heavy, sebabnya if ada terjadi kedua-dua ni akan lead to technical error. Kita punya landing gear, kita punya nose gear. So pada saya, loadmaster ni penting supaya keadaan kapal tu sendiri terjaga waktu take off dan landing. Yes, betul. Fly. Kita rasalah dalam sekarang ni, kalau kita tengoklah kan, kalau kerja ni masing-masing punya ada dia punya susah dia. So kita try je apa yang kita mampu, kita usaha untuk mencari kerja. And contohnya lah, kalau dapat dalam, tak kisah pun dalam industri lain ke, tak semestinya aviation, kita cuba. Contoh macam saya tak sangka pun saya akan stay dekat aviation ni, and very macam tak menyesal pun, sebab macam ada lagi dalam aviation ni, department ni, ada lagi department ni. So kalau kita nak terus pun untuk for career growth pun okey je. Kalau kita dah nak stay dalam aviation, tak mestinya dalam satu airline je. Ada banyak lagi airlines kita boleh try untuk loadmaster ni. Macam tu, Kak Nurul. Untuk adik-adik, digalakkanlah you jangan limit yourself kepada satu je. Maksudnya kalau you ambil engineering, you jangan fikir you boleh jadi engineer je. Tak, banyak lagi benda yang you boleh buat. Engineering, you ada degree in engineering, tapi tak apa, sekarang memang susah nak cari kerja, tak apa, you pergi je mana-mana, you try je mana-mana, insya-Allah ada rezeki, ada. Tapi you jangan limit yourself tu apa yang you belajar. Betul, rezeki tu luas. Macam saya, alhamdulillah lah, saya ambil aviation engineering, saya dapat kerja dengan airline. Tu rezeki saya, tapi saya tak dapat jadi apa yang saya nak. Tapi tak apa, rezeki Allah kat mana-mana. Dan sekarang saya rasa disebabkan saya tak dapat jadi apa yang saya rasa saya nak dulu, saya rasa sekarang saya better dan saya ada peluang yang lagi bagus lepas ni. Macam tu. So nasihat saya, jangan limit yourself tu apa yang you belajar sekarang saja. Macam I kimia jauh dengan aviation. Tapi tak pernah menyesal. Aviation best. Okay. Alright, thank you. Okay. Let's go.